السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kurniaan dan kasih sayang daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti daripada memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang begitu besar. Kalau Allah berhenti walaupun seketika, tuan-tuan yang mulia, maka binasalah kita. Kalau Allah berhenti daripada memberikan kepada kita nikmat kesihatan, maka kita akan sakit. Kalau Allah berhenti daripada kita memberikan kepada kita nikmat minum, maka kita akan dahaga. Bahkan kalau lama ditarik nikmat tersebut, maka kita akan mati, binasa. Binasa ini boleh membawa banyak maksud. Bila satu orang itu dia sedang menikmati satu nikmat, tiba-tiba nikmat itu ditarik, maka itulah binasa. Satu hari ini satu orang tu dia dah biasa pakai kereta, sebuah kereta yang dia pakai setiap hari. Hakikatnya itu adalah nikmat daripada Allah. Tiba-tiba hari itu kita tu aksiden, Allah tarik nikmat, Allah uji, Allah bagi musibah disebabkan adilnya Allah, ataupun disebabkan adalah sebab-sebab yang tertentu yang menyebabkan Allah uji dia. Maka dia tak ada kenderaan nak pergi mana-mana, maka itulah kebinasaan bagi dia. Satu kesusahan, satu kesengsaraan, satu kesedihan bagi dia. Itulah binasa, itulah kecelakaan bagi dia. Satu orang yang dia diberi kesihatan, tiba-tiba Allah uji dia dengan kesakitan. Walaupun dia tak mati, tetapi bila dia sakit, itulah kecelakaan, itulah kebinasaan bagi dia. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalau Allah berhenti daripada memberikan kepada kita nikmat, maka kita akan ditimpa kebinasaan. Jadi syukurlah kepada Allah. Antara nikmat yang paling besar yang Allah bagi pada kita adalah nikmat kesihatan. Nikmat duniawi yang Allah berikan kepada kita, nikmat ada dua, nikmat akhirat dan nikmat duniawi. Nikmat akhirat kita tidak perlu menceritakan tentang nilainya. Nilainya sangat besar, tidak boleh dibandingkan dengan nilai nikmat dunia ini. Sebab tu Allah kata, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran syarbata ma'i." Kalaulah dunia itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada nilai. Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah
Lau kanatid dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udah. Kalaulah dunia itu ada nilai di sisi Allah, dan nilainya itu besar mana? Nilainya itu sebesar kepak nyamuk. Bukan besar. Itu pun kalau. Itu pun Nabi kata kalau. Kalau ada. Kalau ni sebenarnya tak ada. Lepas tu Imam Ghazali bagi tahu kita sebenarnya seusaha semungkin yang boleh kita kena buang perkataan kalau dalam percakapan kita. Kita selalu cakap saya sendiri pun lah kalau dah begini tu hebat sangat ke punya awak punya kalau. Imam Ghazali kata apa? Tidak ada perkara yang telah berlaku tapi buruk. Imam Ghazali kata mafhum daripada perkataan laisa al-kaunu abda'u bima kana. Imam Ghazali kata laisa al-kaunu abda'u bima kana. Tidak ada perkara yang belum berlaku, yang tidak berlaku. Tidak ada perkara yang telah berlaku lebih buruk daripada perkara yang tidak berlaku. Maknanya tidak mungkin ataupun mustahil berlaku keadaan yang mana perkara yang telah berlaku itu buruk. Mustahil berlaku begitu. Contohnya hari ini kita accident. Allah dah tetap, Allah dah susun, Allah dah kehendak Allah, kudrat Allah, kita ditimpa musibah accident. Kita pun cakap apa? Kalaulah aku tak lalu jalan ini. Perkataan tu bahaya. Bukan bahaya lah, maksudnya kalau kita bercakap dengan i'tiqad, maka itu boleh membawa kerosakan kepada akhirat ini. Kerana sudah pasti benda yang telah berlaku itulah yang paling terbaik untuk kita yang Allah Ta'ala telah buat. Jadi kalaulah saya tak lalu jalan, kalaulah macam seolah-olah kita memberi cadangan kepada Allah. Baik sangat ke cadangan kita tu. Seolah-olah macam kita kata kalaulah saya lalu jalan ni tak insiden. Dia tak akan jadi sikit. Tak akan jadi kalau saya lalu jalan ni tak insiden tu lebih baik daripada saya lalu jalan ni tapi insiden. Tak akan berlaku macam tu. Dia akan berlaku yang telah berlaku itulah yang paling terbaik yang Allah Ta'ala susun. Ta'ala buat. Jadi kalau dia tak ada sebenarnya. Imam Ghazali kata kita seboleh-bolehnya jangan ajar, belajar untuk buang perkataan kalau. Tapi kita biasa kita cakap bukan ikut. Jadi itu tak ada masalah. Jadi kalau dengan ikut untuk menolak ketentuan Allah, seolah-olah menolak ketentuan Allah, maka di situ ada sedikit kerosakan pada iman kita. Jadi Nabi kata kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah dan nilainya itu sama dengan sebelah kepak nyamuk, Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Kalau ada nilai, tapi tak ada nilai. Kalau ada dan nilainya itu sebelah kepak nyamuk, dan Allah tak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Tapi kita lihat hari ini orang kafir mereka berleluasa, mereka berkuasa, mereka kaya di atas muka bumi. Kerana mereka diberikan segala-galanya kepada Allah dunia ni. Dan kita orang Islam, Allah berikan kepada kita agama. Dan nikmat agama ini adalah nikmat yang kita tak perlu cerita nilainya. Nilainya adalah nilai yang sangat tinggi. Dan nikmat dunia yang Allah berikan kepada orang Islam bukan harta tuan. Bukan harta. Bahkan Allah kata innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja anak-anak kamu dan harta-harta kamu itu akan menjadi fitnah ke atas diri kamu. Harta yang mana, anak yang mana? Harta dan anak yang kita gunakan untuk keburukan. Anak yang kita didik kepada keburukan, dan harta yang kita guna untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat kesihatan adalah nikmat yang paling besar. Dua nikmat yang paling besar yang Nabi kata, nikmat kesihatan dan nikmat dapat minum air. Manusia kalau tak makan, dia boleh hidup dalam masa 90 hari. Melihat kepada lemak yang ada dalam badan.
Ini doktor cakap lah, saya dah kata doktor cakap. Saya selalu masuk kelas-kelas kesihatan. Doktor kata manusia kalaulah dia mempunyai, kalau berat dia adalah 80 kilo, 90 kilo macam saya ni, kalau saya tak makan, saya boleh hidup selama 3 bulan. Tapi kena minum air lah. Air kena minum. Air masak ni kena minum 3 liter satu hari. Boleh hidup selama 3 bulan. Tapi lama kelamaan saya akan jadi kurus. Melihat kepada berat seseorang, melihat kepada lemak dalam badan. Kerana kita hidup dengan lemak, kata dia doktor itulah. Wallahu a'lam bissawab. Kita bukan ahli. Betul Allah kata, betul lah. Allah kata nikmat yang paling besar duniawi yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesihatan dan nikmat air. Air, dapat minum air tuan-tuan. Tak minum air, doktor kata kalau tak makan 3 bulan tak apa. Tapi kalau tak minum air 3 hari try tak minum air, kita akan mula jatuh sakit. Seminggu tak minum air, kita boleh mati. Bergantung kepada imunisasi badan seseorang, katanya doktor. Jadi alhamdulillah, Allah tidak pernah berhenti daripada memberikan nikmat kesihatan dan tidak pernah berhenti daripada memberi nikmat minum air kepada kita. Jadi air ni ada air. Pergi mana-mana kita akan nampak air. Allahu Akbar. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah saya sambung dengan perkongsian kita dalam kitab Hayatus Sahabah, menceritakan tentang kehidupan sirah, sejarah sahabat radhiyallahu taala anhu, idola kita yang sepatutnya kita kena jadikan sebagai idola kita. Tapi hari ni tuan-tuan, anak-anak muda kita, idola mereka siapa? Anak-anak muda kita, anak-anak kita, kalau macam anak saya umur 5 tahun, sekarang ni idola ni Ultraman manjam 24 jam Ultraman. Jadi idola kita siapa hari ni? Siapa yang kita nak jadikan sebagai inspirasi? Orang yang kita respect, orang yang kita ikut dia. Apa yang dia buat kita ikut. Dia mempunyai personal branding. Maksudnya kita tengok dia tu, kita respect, dan siapa sahaja yang dia cakap, kita boleh ikut. Sepatutnya orang yang kita kena jadikan dia sebagai idola kita, sebagai inspirasi kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kita ini menceritakan tentang kehidupan sahabat, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sudut banyak yang kita nak ikut Nabi tu, tak terikut. Lemahnya kita hari ni, ceteknya kita, saya sendiri, kita tak terikut Nabi, tak sempat nak ikut Nabi. Dan kita kena cuba ittiba', ikut Nabi 100%, 100%. Orang yang ada orang yang ada keinginan, orang yang ada kesungguhan, orang yang ada taufik dan hidayah, orang yang ada malakah, orang yang ada himmah. Himmah ni dalam bahasa Arab himmah lah dipanggil, tapi dalam bahasa Melayu semangat, effort untuk ittiba', atau untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam 100%, Allah dah bagi. Tapi orang yang tak ada keinginan, tuan-tuan, tak ada. Dia rasa biasa, dia rasa seronok, dia rasa tak ada apa, biasalah, sunnah Nabi, saya tak buat pun tak apa. Biasa. Dan kitab ini khusus menceritakan tentang ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sudut dakwah. Seperti mana tuan-tuan maklum, tuan-tuan percaya, tuan-tuan tahu, kita semua tahu, Nabi ini adalah seorang da'i, pendakwah. Siapa yang menafikan? Siapa yang berani menafikan yang Nabi ini adalah seorang pendakwah? Nabi ini adalah seorang penyampai. Bahkan dakwah dan penyampai itu adalah sifat Nabi. Salah satu daripada sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq, amanah, fatanah dan tabligh. Sifat yang keempat daripada sifat-sifat Nabi adalah tabligh, menyampaikan, iaitu mendakwahkan. Nabi seorang pendakwah.
Dan begitulah Nabi ajar sahabat-sahabat Nabi untuk menjadi pendakwah. Begitulah tuan-tuan. Cara ini digunakan di seluruh dunia, tuan-tuan. Cara-cara dakwah digunakan di seluruh dunia. Orang berbisnes pakai cara dakwah. Pernah tak kita lihat orang, seperti kita ambil satu contoh kan, kuku ataupun kowe, mesin air, penapis air, air RO, kuku ataupun kowe ataupun yang sewaktu dengan dia. Produk ni datang daripada Korea, produk ni datang daripada Jepun. Tapi pernah tak kita lihat orang Korea datang jual kukur kat sini? Siapa pernah nampak? Tak tahulah, setahu saya, senampak saya, yang jual kukur dekat Malaysia ni adalah, yang jual kukur dekat sini adalah orang Melayu, tak ada orang. Macam mana kukur tu boleh sampai ke sini? Dia marketing lah, marketing. Jadi sebenarnya marketing ni tuan-tuan ni adalah dakwah. Beritahu kepada orang tentang produk saya, beritahu kepada orang tentang orang ni, bagi tahu kepada orang ni, orang ni bagi tahu kepada orang ni, orang ni bagi tahu kepada orang ni. Akhirnya siapa yang tak tahu kowe? Semua orang tahu. Siapa yang tak tahu kuku? Akhirnya setiap rumah daripada rumah kita ni ada kowe ataupun kuku. Akhirnya. Tetapi tuan-tuan, adakah kita guna konsep dakwah ataupun konsep menyampaikan dalam agama? Ada tak kita guna? Jadi sebenarnya orang Yahudi dia telah tiru cara agama. Itulah agama. Hak agama yang sebenar. Untuk Allah kata innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dikira di sisi Allah ialah agama Islam. Kalau kita buka YouTube, tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan tekan 5 agama yang paling terawal. 5 agama yang paling terawal di atas muka bumi. Bukalah YouTube, tengok. TikTok ke YouTube ke tengok. Adalah video yang dibuat oleh seseorang 5 agama. Dalam 5 tu tak ada pun agama Islam. Peliklah, padahal agama Islam agama yang asal. Agama mereka, agama selain daripada agama Islam itulah agama yang direka oleh manusia, yang dirintis oleh manusia, yang dibuat oleh manusia. Dia punya undang-undang ni itu dibuat oleh manusia. Walaupun hakikatnya kita tengok kadang-kadang di bandar tu tuan-tuan, di Jalan Haji Junaid tu kadang-kadang hari tu satu minggu jam. Kenapa? Dia orang sedang sembahyang, jumpa dewa langit mereka. Jumpa dewa langit, jumpa Tuhan mereka. Oh, hebat jugalah dia orang ni. Dia orang punya agama dia orang sampai ke langit juga ke? Tak. Itu rekaan semata-mata. Ada ke dia orang jumpa Tuhan? Tak. Itu hanya mitos. Itu hanya rekaan daripada tok nenek moyang mereka. Wallahi tallahi billah. Agama kita bukan agama yang direka-reka. Agama Islam bukan agama yang direka-reka. Agama Islam bukan agama yang naik langit setiap minggu. Tak. Agama Islam bukan. Dan agama Islam telah menggunakan cara dakwah, telah menggunakan konsep dakwah ini untuk menyampaikan agama ini ke seluruh alam. Dan Allah telah ajar nabi-nabi yang terdahulu, dan Allah telah ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan konsep dakwah untuk menyampaikan agama Islam. Itulah cara Nabi, tuan-tuan. Tuan-tuan kajilah sejarah. Tuan-tuan kajilah kerja nabi-nabi yang terdahulu. Tuan-tuan kajilah, bacalah buku-buku sejarah. Bacalah tafsir Al-Quran. Bacalah ayat Al-Quran. Tak payah baca buku sejarah, tuan-tuan. Baca Al-Quran ni. Dalam Al-Quran Allah cerita segala-galanya. Everything Allah cerita. Daripada A sampai Z, daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah cerita bagaimana nabi-nabi yang terdahulu mereka menyampaikan agama Allah. Mereka guna cara apa? Mereka pasing-pasing kertas ke? Tulis kertas, jom ikut agama saya. Jom WhatsApp ikut agama saya. Tak, mereka jumpa manusia,
ajak manusia, mereka jumpa manusia, sampaikan kepada manusia apa yang Allah sampaikan kepada mereka, apa yang Allah turunkan kepada mereka. Kitab, Mashaf, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur dan Mashaf-Mashaf yang lain yang Allah turunkan kepada Nabi-Nabi ataupun Allah turunkan kepada Rasul-Rasul. Dan Allah kata, update ni, hampa kena sampaikan kepada umat hampa, kamu kena sampaikan kepada umat kamu. Sebab tu Nabi dah ada 4 sifat: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. 4 sifat. Mustahil Nabi tidak bersifat dengan 4 sifat ni. Wajib bersifat. Tak nak cakap macam mana? Bukan wajib tak bersifat berdosa, bersifat dapat pahala. Tak, wajib dari segi akal. Kalau tuan-tuan baca akidah, wajib dekat sini wajib dari segi akal. Maksudnya kita tak boleh terima yang Nabi ni, akal kita tak boleh nak capai, akal kita tak boleh nak fikir, akal kita tak boleh nak cakap, akal kita tak boleh nak imagine bagaimana yang Nabi ni, Rasul-Rasul ni tidak mempunyai 4 sifat ni. Tak boleh. Ini wajib. Wajib dari segi akal, bukan wajib dari segi, bukan wajib fiqh tu. Wajib bukan wajib mala yudraku kulluhu wala yutraku kulluhu. Bukan wajib mala Allahu akbar. Kita buat dapat pahala, kita tak buat dapat dosa. Bukan wajib tu. Itu wajib fiqh, itu wajib sembahyang. Wajib dalam ilmu tauhid lain. Wajib dalam ilmu tauhid maksudnya mala yutasawwaru aqluhu adamuhu. Akal kita tak boleh terima yang dia tu tak ada. Akal kita tak boleh terima yang Nabi ni tipu. Akal kita tak boleh terima yang Nabi ni simpan ilmu dia. Akal kita tak boleh terima yang Nabi ni bodoh. Akal kita tak boleh terima yang Nabi ni buat dosa. Tak boleh terima. Itulah wajib dalam ilmu akidah. Dan itulah wajib, 4 sifat yang wajib bagi para rasul. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang Yahudi ataupun orang Nasrani claim, dia kata kita tiru dia. Yahudi dan Nasrani mereka pun buat dakwah, tuan-tuan. Dia orang kata kita tiru dia, tipu. Dia orang cakap agama dia orang yang agama yang betul, tipu. Dia orang cakap dia orang yang tak, itu semua adalah propaganda. Itu semua adalah tipu. Tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan lihat dalil Al-Quran, dalil hadis yang mengatakan agama Islam adalah agama yang mulia. Baca tak? Bawalah isu ni dalam politik pun, tetaplah itu dalil. Jangan berani nak ubah. Kalau Taurat, kalau Injil, kalau Zabur kamu boleh ubah, tapi Al-Quran kamu tak boleh ubah. Allah dah kata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, Az-Zikra, nama lain bagi Al-Quran. Az-Zikra wa inna lahu lahafizun. Dan bagi Al-Quran ini kami telah melantik penjaga-penjaga. Ada orang-orang yang hafal Al-Quran dan akan jaga Al-Quran. Jadi Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi 1442 tahun yang lepas. Bagaimana Al-Quran itu dijaga, tidak terubah walaupun sedikit, tuan-tuan. Jaga sampailah ke hari ini, seperti mana yang keluar daripada mulut Nabi, seperti mana yang Allah turunkan kepada Nabi, seperti mana yang Allah firmankan kepada Nabi dan keluar daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita baca pada hari ini, tak ubah walaupun sedikit. Jadi berterima kasihlah kepada ulama-ulama, berterima kasihlah kepada anak-anak tahfiz kita yang telah menghafal Al-Quran. Beruntunglah sesiapa yang ada di kalangan ahli keluarga mereka yang menghafal Al-Quran, yang menghafal Al-Quran 30 juzuk Al-Quran, kerana mereka inilah hafizun yang Allah sebut dalam Al-Quran. Yang Allah kata mereka inilah yang Allah lantik untuk menjaga Al-Quran di masa akan datang. Dan Allah janjikan kelebihan yang begitu besar, kelebihan yang begitu banyak. Tuan-tuan bacalah dalam kitab Fadilatul Quran, kitab Fadailul Amal. Setiap pagi selepas subuh kita ada baca. Ada masa, ada peluang duduk 10 hingga 15 minit sahaja. 5 hingga 10 minit. Paling lama pun 15 minit. Hari Jumaat kita baca lama sikit, baca Fadilat Sedekah. Hari lain kita baca tebuk-tebuk lah. Ada masa, ada peluang duduk dengar Fadil Al-Quran. Allah ceritakan apakah kelebihan Al-Quran. Jadi kalau ada orang Yahudi, orang Nasrani kata, oh, korang ni tiru cara kami ni. Tak, ni cara Nabi. Bukan cara Nabi Muhammad, cara Nabi-Nabi yang telah. Di sini Musani bawakan kisah bagaimana Nabi Muhammad
Bab yang pertama, dakwah kepada Allah dan kepada Rasul. Dakwah kepada Allah dan kepada Rasulnya disukai oleh Nabi SAW dan para sahabat lebih daripada segala perkara yang lain. Nabi dan sahabat dakwah nombor satu. Dakwah depan sekali. Sebab tu Nabi dan sahabat dapat korbankan seluruh kehidupan mereka, dapat korbankan anak isteri mereka, dapat korbankan harta-harta mereka kerana dakwah. Mereka begitu ingin agar seluruh manusia mendapat hidayat dan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala serta tenggelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan usaha mereka untuk perkara itu atas tujuan membawa makhluk-makhluk Allah kepada kebenaran. Jadi hari ini tuan-tuan, ramai umat manusia yang sedang berada dalam kesesatan. Jadi yang bukan Islam berada dalam kekafiran, lagilah sesat. Jadi orang Yahudi yang duk klaim kata kita tiru cara dia kat ni pun sebenarnya dia sedang berada dalam kesesatan. Orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi dan orang-orang yang bukan Islam pun mereka sedang berada dalam kesesatan. Ni Nabi dan sahabat lah tuan, mereka punya keinginan sangat tinggi, mereka punya keinginan sangat hebat untuk seluruh manusia, untuk ajak lebih ramai lagi orang peluk agama Islam, untuk ajak lebih ramai lagi orang tenggelam dalam rahmat Allah. Bila masuk agama Islam, sudah pasti dapat rahmat Allah. Kita cerita kafir, kita cerita Islam pula. Berapa ramai orang Islam yang sedang berada dalam kekeliruan? Berapa ramai orang Islam yang sedang berada dalam kejahilan? Berapa ramai orang Islam yang berada di dalam kesesatan? Berapa ramai orang Islam yang berada di dalam kemungkaran? Berapa ramai orang Islam yang berada di dalam kesalahan, keburukan? Berapa ramai? Siapa yang nak bawa mereka, tuan-tuan? Apa ramai orang yang tak sembahyang dekat luar? Itulah fikir Nabi. Itulah Nabi dan sahabat punya fikir. Itulah Nabi punya sahabat punya keinginan. Kalau boleh, semua orang, semua lelaki-lelaki akhi baligh dapat datang sembahyang berjemaah di masjid. Semua perempuan-perempuan dapat tutup aurat dengan sempurna. Semua perempuan-perempuan dapat taat kedua ibu bapa mereka. Semua isteri-isteri dapat taat dapat taat suaminya. Semua anak-anak dapat taat kedua ibu bapa mereka. Sehinggalah lelaki-lelaki yang akhi baligh pun dapat ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, ada orang tanya dia, wahai Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, kalaulah ada orang mati tanpa ucap kalimah la ilaha illallah, siapa yang bersalah? Imam Ghazali jawab, seluruh umat Islam akan bertanggungjawab ke atas kekafiran. Tak takut ke tuan-tuan kalau kat akhirat esok Allah tanya dekat hujung dunia, dekat Zimbabwe sana, hari ni ada orang mati tanpa ucap kalimah la ilaha illallah, kamu duduk kat sini boleh tidur? Kalau Allah tanya, kalau Allah tuntut dekat akhirat esok begitu, macam mana tuan-tuan? Itulah dakwah. Itulah keinginan Nabi. Itulah keinginan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Cinta dan sayang dan usaha dakwah, keinginan Nabi SAW yang sungguh-sungguh agar seluruh manusia beriman. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata berkenaan ayat faminhum syaqiyyun wa sa'id, maka antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia, serta ayat-ayat seumpamanya. Sesungguhnya Rasulullah SAW benar-benar ingin agar seluruh manusia beriman dan mereka semua berbaiat dengan baginda SAW atas petunjuk. Nabi ingin. Nabi sebelum wafat, Nabi tak risau apa pun, Nabi risau solat kita. Solat kita. Yalah zaman Nabi mana ada orang Islam. Nabi tashkil Abu Bakar masuk Islam, barulah masuk Islam. Sikit Nabi tashkil, Nabi dakwah Hadrat Abu Bakar masuk Islam, barulah dia masuk Islam. Sikit Abu Bakar dakwah kepada 5 orang kawan dia, barulah masuk Islam. 5 orang kawan dia dakwah kepada 5 orang kawan dia, baru masuk Islam. Dakwah punya dakwah selama 23 tahun, 2/3 daripada dunia jatuh di bawah tapak kaki sahabat. Dakwah punya dakwah, belajar punya belajar, dakwah punya dakwah, belajar punya belajar. Cakap kebesaran Allah, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, sahabat jadi khairul ummah. Sahabat jadi sebaik-baik kurun.
sebaik-baik umat pada ketika itu. Dan tak cukup dengan itu, selepas Nabi wafat, sahabat bertebaran ke seluruh Arab, ke seluruh alam, menyampaikan dakwah illallah, menyampaikan apa yang Nabi sampaikan kepada mereka. Sebelum Nabi wafat, Nabi kata, balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripada pihak aku walaupun satu ayat. Nabi dah sampaikan semua dah, 30 juz Al-Quran, hadis-hadis Nabi dah sampaikan semua dah. Kerana Nabi mempunyai sifat tabligh. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, sampaikanlah daripada apa yang Allah turunkan kepada kamu. Sampaikanlah kepada seluruh umat manusia daripada apa yang Tuhan kamu sampaikan kepada kamu. Ini mustahil Nabi ni simpan apa yang Allah turunkan. Nabi dah bagi semua dah. Apa yang Allah kata sampaikan, Nabi akan sampaikan. Mustahil Nabi simpan. Dan Nabi dah sampaikan kepada sahabat 100%. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi, dan Allah suruh sampaikan, dan Nabi dah sampaikan kepada sahabat. Dan Nabi kata kepada sahabat, apa yang aku sampaikan kepada kamu, sampaikanlah ke seluruh alam. Dan sahabat dah buat dah, tuan-tuan. Dan saya percaya sahabat akan sampaikan kepada tabi'in, apa yang aku sampaikan kepada kamu daripada Nabi ini, kamu sampaikan kepada seluruh alam. Dan tabi'in akan cakap kepada tabi'in, kamu sampaikanlah apa yang aku sampaikan kepada kamu daripada sahabat dan Nabi daripada Allah Ta'ala ni kepada seluruh alam. Dan begitulah seterusnya lah, tuan-tuan yang mulia. Sehinggalah pada hari ini kita dapat baca Al-Quran, kita dapat kenal Al-Quran, kita dapat kenal hadis, kita dapat baca, kita dapat kenal Allah, dapat sembahyang. Kalaulah sahabat tak buat, kalaulah tabi'in tak buat, kalau tabi'in tak buat benda ni, tuan-tuan, mereka duduk diam, mereka buat tak tahu, mereka buat saja, buat mana gitu, buat tak tahu. Hari ini kita menganut agama apa? Hari ini kita baca Al-Quran ke baca apa atas meja kita? Wal'iyadu billah, minta lindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keinginan Nabi, itulah keinginan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, supaya seluruh manusia berada, peluk agama Islam, seluruh manusia berada di atas kebenaran. Jadi hari ini kita tak perlu cerita orang Islam. Kita tak perlu cerita orang yang bukan Islam. Kita cerita orang Islam. Berapa ramai orang Islam yang berada dalam kesesatan? Siapa yang nak bawa mereka? Hari ini makin ramai. Dek kerana fitnah yang ada pada zaman kita sekarang ni. Dek kerana ujian-ujian yang ada pada zaman kita sekarang ni, media sosial, makanan, minuman, handphone dan sebagainya, tuan-tuan. Makin ramai lagi di kalangan kita yang menyia-nyiakan satu perintah Allah yang paling besar, iaitu salat. Kita tak perlu cerita benda lain. Hari-hari lah, tuan-tuan. Walaupun ada ustaz hari-hari datang sini cerita tentang kepentingan solat, cerita tentang kepentingan berjemaah, kita tak perlu rasa jemu pun sebenarnya. Alamak, ustaz ni hari-hari cerita benda sama je. Masjid ni tak ada cerita lain ke? Nak jemput tak ada ustaz lain ke? Tak ada tajuk lain ke? Nak cerita tentang solat je. Kepentingan kepentingan berjemaah, cerita benda ni, tak ada benda lain ke? Kita jangan rasa jemu. Kerana kita belum buat pun lagi apa yang disampaikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya yang akan beriman hanyalah sesiapa yang telah ditulis keberuntungan mendapat hidayat untuknya di Lauh Mahfuz, dan yang akan sesat hanyalah sesiapa yang telah ditulis kecelakaan untuknya di Lauh Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allaka baqi'un nafsaka 'alla yakunu mu'minin in nasha' nunazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan diri kamu kerana mereka tidak beriman. Jika kami kehendaki, nescaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang menjadikan mereka tunduk kepadanya. Nabi Allah kata, Nabi punya keinginan, Nabi nak semua orang masuk Islam. Tapi Allah kata, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ada di kalangan mereka yang celaka, ada di kalangan mereka yang berbahagia. Ada yang Allah bagi hidayat, ada yang Allah tak bagi hidayat. Semua tu dah ditulis di Lauh Mahfuz. So, kalau macam tu tak apalah. Saya tak Islam, saya kafir. Biarlah, Allah dah tentukan yang saya ni kafir. Bukan gitu, itu daripada Allah.
daripada kita ni, kita ada pilihan. Islam ke taufik, baik ke buruk, manfaat ke mudarat, api ke air. Cuba dia, kalau betul lah kamu kata macam tu, kalau kamu kata macam tu, ambil api, letaklah tangan dekat api. Tak nak, pandai pula. Api kan pandai, itu kan ada pilihan. Saya akan membuat pilihan. Sekiranya untuk meletakkan tangan saya ke dalam api dengan meletakkan saya tangan ke dalam air, kita pilih yang mana? Kalau saya tanya tuan-tuan lah, mestilah pilih letak tangan dalam air. Mana ada letak tangan dalam api? Kan ada pilihan tu. Pilihan lah. Betul, Allah bagi kita sedikit ikhtiaris. Kita ahli sunnah wal jamaah jangan salah faham. Faminhum syaqiyyun wa sa'id, ayat ni. Ada sebahagian mereka yang telah binasa, ada sebahagian mereka berada di kalangan orang yang binasa, ada sebahagian mereka yang berada di kalangan orang yang berjaya, orang yang berbahagia. Dan memang Allah dah tetapkan sesiapa yang Allah bagi hidayah, Allah akan bagi hidayah. Dan siapa yang Allah tak bagi hidayah, Allah tak bagi hidayah. Itu daripada sudut Allah. Daripada sudut kita orang yang beriman, daripada sudut kita makhluk Allah, kita mempunyai ikhtiari. Sedikit ikhtiari yang Allah kurniakan kepada kita untuk kita memilih sama ada ini baik ataupun buruk. Al-Quran ada, hadis ada, syaitan ada, nafsu ada. Duduk dalam atas muka bumi ni 60-70 tahun, pilihlah mana yang baik, mana yang buruk. So kalau sebab tu kita beradab, Allah dah sebut dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Segala-galanya daripada Allah, baik ataupun buruk daripada Allah. Tetapi Allah berikan kepada kita sedikit ikhtiari. Dengan ikhtiari itulah kita memilih sama ada baik ataupun buruk. Dan sekiranya tertimpa kepada kita perkara yang buruk, kita kata famin nafsik, daripada saya. Sekiranya kita tertimpa kepada kebaikan kepada kita kata famin Allah, daripada Allah. Adabnya begitu. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kena belajar. Keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah keinginan Nabi. Jadi hari ini tuan-tuan, saya dan tuan-tuan semua, kita semua nak kena tanamkan dalam fikiran kita, nak kena tanamkan dalam hati kita fikir risau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak jadikan keinginan Nabi, itulah keinginan kita. Keinginan kita tuan-tuan, keinginan buat tak buat belakang kira, jadi tak jadi belakang kira. Saya punya keinginan, saya punya kehendak, saya punya cita-cita, saya punya harapan, saya punya keinginan. Kalau boleh, saya nak seluruh orang di Kepadang, seluruh ahli qaryah Majlis Tauhid bin Ziyad ni datang sembahyang berjemaah di masjid. Ada ke? Ada ke tak ada, tu belakang dia. Itulah keinginan Nabi, itulah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Jadi tapi benda ni kena belajar lah. Kita kena belajar sedikit demi sedikit, agar kita semua ni diberi rahmat, diberi taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah di masa akan datang kita akan baca pula kisah. Kisah ni Nabi nak sangat kisah macam mana Nabi mendakwahkan kaumnya ketika kematian Abu Talib. Seperti mana yang tuan-tuan tahu, Nabi doa dengan Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Hadrat Umar ataupun dengan Abu Talib. Allah pilih Hadrat Umar untuk peluk agama Islam, untuk Islam ni menjadi kuat. Sebelum Hadrat Umar memeluk agama Islam, Islam ni hanya 20% kekuatannya. Tapi bila Hadrat Umar memeluk agama Islam, kekuatan Islam telah bertukar daripada 20% kepada 90%. Apabila Nabi berpindah daripada Mekah ke Madinah, maka kekuatan Islam telah menjadi 100%. Seluruh negara-negara kafir ataupun seluruh raja-raja kafir tunduk di bawah Islam. Tapi zaman Nabi lah, zaman kita hari ni terbalik kok. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah tuan yang mulia, sedikit perkongsian saya di antara maghrib dan isyak ini, moga-moga memberi manfaat kepada saya dan tuan-tuan semua, dapat diamalkan dan dapat disampaikan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.